Hai. Okay, video kali ni saya akan explain about the Pearson's Product Moment Correlation Coefficient. Okay, ini seperti video sebelum ni saya bagi tahu untuk cari correlation coefficient kita ada dua metod, iaitu Pearson Product Moment dan juga Spearman Rank. Okay, so saya akan explain dulu untuk metod yang pertama ni. Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Okay, most widely used correlation statistic to measure degree of relationship between linearly related variable. Okay, biasanya memang kita akan guna Pearson Product Moment. Okay, ini adalah formula untuk cari dia punya correlation coefficient ni, summation xy minus summation x summation y, okay, bahagi dengan square root kan semua sekali tu summation x square minus summation x ni yang awak square kan, bahagi dengan n, darab dengan summation y square minus summation y square over n. Okay, right. Ataupun secara ringkasnya sama juga dengan R equal to Sxy bahagi dengan square root Sxx Syy. Dia sama je pun sebenarnya. Okay, yang ini ni adalah Sxy. Yang ini ni Sxx. Yang ini Sxy. Syy. Okay. Alright. Okay. Sxy ni sama juga dengan summation Sy tolak summation x summation y over n, bagi dengan Sxx darab Syy. Betul, awak square root semua sekali Okay. N adalah number of observation. Okay, dia punya assumption dia ada 3. Both variable x and y should be normally distributed. Both variable is a linearity, and then both variable is homoscedasticity. So ini dia punya assumption ni je lah. Okay, look at for the example 5.2. Okay, macam mana kita nak cari correlation dengan menggunakan Pearson Product Moment Correlation Coefficient tadi. Okay, contohnya soalan dia kata measure the strength of the relationship, okay, between the marks of mathematics and physics for 9 student. Okay, so ini dia punya data dia. Data student marks for mathematics and physics. Alright, macam ni dia dah tetapkan x dengan y. Okay. So, apa yang perlu kita buat bila kita dapat soalan macam ni? Kita kena tengok dia suruh guna Pearson Product Moment biasanya dia akan bagi tahu guna apa. Okay, macam saya lupa nak tulis. Okay, kalau kita nak guna Pearson Product Moment tu, kita kena tengok apa yang dia nak. Dia nak summation xy, summation x, summation y, summation x square, summation y square. Okay, summation x ni dah ada ni summation y. Okay, summation xy tu maksudnya hasil tambah x darab y. Summation x square ni pula adalah hasil tambah x yang awak squarekan tu. Summation y square ni pula hasil tambah y yang awak dah squarekan dia. Okay, summation x ni hasil tambah x lah. Summation y hasil tambah y. Okay, and tu number of observation, number of data. Okay, jadi dia perlukan, kalau awak tengok, dia perlukan summation xy, summation x,
summation y, summation x square, summation y square. Okay. Right. Okay. So, bila dapat macam ni, awak kena tambah 3 lagi kolom, iaitu awak kena buat x, y. Okay. Kemudian x square. Kemudian y square. Ni hilang pula. Okey. XY ni maksudnya 39 kali dengan 65. Okey. Okey. Tekan kalkulator. 39 kali 65. 2535. Okey. X square ni pula 39 ni awak squarekan dia. 1521. Y square ni 65, squarekan dia. 4225. Alright. Then awak lengkapkan table ni untuk semua sekali ni. Okay. So, di sebelah bawah. Bila lengkapkan, awak tambahkan semua sekali ni. Okay. So, ini tambah ni, tambah ni, tambah ni, dia akan jadi summation x. Sama dengan, okay, contohnya 39 tambah 12 tambah 21 tambah 64 tambah 57 tambah 47 tambah 28 tambah 75 tambah dengan 34, awak akan dapat 377. Ini adalah summation x. Ini ada kolom x kan. Yang sini pula adalah summation y. Kira nanti. Okey. Yang ni pun sama. Summation hasil tambah semua sekali ni nanti yang awak dah isi kat sini ni, kolom ni adalah summation of xy. Ini summation x square, summation y square. Okey. So, bila dapat soalan macam ni, awak kena tambah 3 kolom. Okey, tambah lagi 3 kolom. Kemudian awak cari dia punya summation x, summation y, summation xy, summation x square, summation y square. Okey, nanti dia akan jadi macam ni. Okey, macam ni lah. Okey, awak completekan semua sekali ni. So, dia akan jadi macam ni. Okey. Kemudian, bila dah ada, okey, awak masukkan dia punya value ni tadi ke dalam formula Pearson product moment tadi tu. Okey, ini formula dia kan. Okey, ini formula dia. So, masuk aja. Summation xy ni adalah berapa? Sekejap. 3020 minus summation x 377 darab dengan summation y 642 bahagi dengan n adalah bilangan data. Awak kena kira ada berapa data dalam ni. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, n dia adalah 9. Okey. Oh. Nampak pula jalan kerja. Alright. So, bahagi dengan 9. Kemudian awak bahagikan semua. 9 ni untuk yang sini saja ya. Okey. Summation x square dia berapa? 19,225 tolak summation x awak squarekan dia. Okey, maksudnya 377 square.
bahagi dengan 9. 9 ni yang untuk bahagi untuk yang sini saja, bukan awak tolak semua sekali ni baru bahagi 9. No. Ini hanya untuk yang ini sahaja. Okey. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua, summation y square. 4, 9, 3, 3, 2, tolak summation y. 6, 4, 2, kuasa 2 bahagi dengan 9. Okey. Okey. Kemudian awak dah cari yang sini dapat berapa nilai dia, yang sini pun dapat berapa nilai dia. Awak darabkan semua sekali ni. Kemudian awak cari dia punya punca kuasa. Okey, punca kuasa semua sekali tu. So ini ada nilai arah. Okey. Alright, mula-mula awak kena tekan dahulu. Okey, awak tekanlah 377 darab 642 ni. Darabkan ni dahulu, kemudian bahagi 9. Dapat berapa dia punya nilai dia. Kemudian baru buat 30,020 ni tolak dengan nilai yang awak dah kira tadi. Okey. Kemudian yang ni pula awak buat dulu dalam kurungan ni dulu. Settlekan bahagian sini. Kemudian baru tolakkan dia. Dapat nilai berapa. Yang ni pun sama, settlekan yang dalam kurungan dahulu. Mentolakkan dapat nilai berapa. Nilai semua sekali ni dengan nilai yang ini awak darabkan 2. Dah dapat, dah darabkan. Kemudian awak cari punca kuasa semua tu. Okey. Lepas tu nilai yang atas awak dah cari tu bahagi dengan nilai yang awak dah punca kuasa tadi. So nanti awak akan dapat macam ni, 0.8976. Okay. So ini adalah dia punya nilai R dia, correlation coefficient. Dan kita akan interpret the R value. Okay. Kalau kita tengok R dia 0.8976 kan, bila dapat nilai dia, dan kita kena refer pada table yang sebelum ni saya dah bagi tahu dekat video sebelum ni tu kan. Okay. Yang ni. Kita tengok yang ni. Table 2 ni. Jadi 0.8976 kan. 0.8976 positif. Positif tengok dekat bahagian positif ni. Dia dekat kawasan yang sini. Okay, dia dekat kawasan yang sini. Jadi dia punya hubungan dia adalah strong positive correlation. So awak boleh kata R equal to 0.8976 indicates that there is a strong positive relationship exists between the two grades, mathematics and physics. Between apa maknanya? Between X dan Y. Awak kena tulis balik lah apa variable X, apa variable Y tu. Awak jangan buat plot, jangan tulis between X and Y saja. No. Tulis apa X, apa itu Y. Okay, X tu adalah grade matematik, Y adalah grade fizik. Okay. Okay. So, bila dia ada strong positive relationship, this means that those students who do well in mathematics are likely to also do well in fizik. Okay. Kan saya dah kata, strong positive relationship maksudnya bila X naik, Y pun akan naik. So maksudnya bila kita result matematik kita okey, fizik pun kita akan dapat buat. Bila kita punya matematik kita okey, kita punya fizik pun insya-Allah akan okey juga. Itu maksud dia. Okey. So ini adalah interpretation. Awak kena interpret lah sikit apa maksud dia ni. Jangan terus tinggalkan macam ni je. Okay, kena ada interpretation. Okay, so itu adalah cara untuk calculate Pearson product moment correlation coefficient. Okay, now tengok example 5.3. Dia kata by using data from table 1. Where is table 1? Tengok balik video yang sebelum ni. Table 1 tu
Okay, ini ada table 1. Okay, dia kata guna data ni number of hours dengan final mark. So number of hours adalah X, final marks adalah Y. Okay, so dia kata by using data in table 1, sketch a scatter plot and roughly fit the line between the data. Then calculate the correlation coefficient value and interpret its value. Okay, so dia suruh awak sketch scatter plot. Sketch tu maksudnya awak kena lukis graf lah buat plot data plot tu. Okay, kemudian roughly fit the line. Fit the line ni awak just secara roughly je lah, awak tak perlu nak ikut betul-betul point tersebut. Okay, kalau kita guna Excel, kita boleh automatic, kita boleh klik saja, nanti dia akan keluar line tersebut lah. Okay, sebenarnya cara nak lukis line ni tadi, dia bukan main lukis saja. Okay, kita akan guna cara regression analysis. Untuk regression analysis, kita akan masuk pada next chapter nanti, chapter 6. Okay, kemudian dia kata calculate correlation coefficient, kemudian interpret dia punya value. Okay, ini saya dah buat dalam Excel lah. Okay, ni saya lukis dia punya scatter plot dia. Okay, kalau awak buat guna kertas graf, awak sketch lah. Okay, buat berapa, tulis dia punya X ni number of hours, Y dia adalah final marks tadi. Okay, alright, kemudian awak plotkan satu-satu. Kita ada 9 data kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ada 8. Okay, kita guna data table 1 tadi kan. Okay, yang garisan ni tadi ni, kita bukan main buat je ya. Okay, sebenarnya dia ada cara dia. Okay, itu kita akan masuk pada chapter 6 nantilah. Okay, so ini dia punya equation ni. Ini adalah regression equation kita panggil. Regression equation ni awak akan belajar pada chapter yang 6 nanti. Okay, macam mana nak buat dalam Excel? Okay, kita tengok saya ada buat data tak? Alamak. Okay, kita kena tulis balik lah. Okay, ni cara nak. Okay, sekejap. Okay, contohnya number of hours. Okay, contoh ni X, ni adalah Y. Okay, number of hours dia 5, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 15. Y pula 49, 60, 55, 72, 65, 80, 82, 85. Okay, alright. Untuk buat graf dia, okay, sekejap ya. Awak highlightkan semua ni. Sekejap. Awak highlightkan semua ni. Awak insert scatter plot ni. Okay, kenapa saya punya yang nilai final mark dengan number of hours? Sekejap ya. Oh, number of hours saya ni salah ni. Okay, okay, scatter plot saya ni tak betul. Awak jangan ikut scatter plot saya lah. Okay, kita tengok buat yang baru ni. Okay, ni scatter plot kita. Okay, so ini adalah kita punya, bila kita dah sketch kita punya data tadi. Alright, kemudian macam nak wujudkan line tu tadi. Okay,
awak klik sini. Okay, add trend line. Okay, kemudian awak ambil yang linear ni tadi. Okay, display equation on chart. Okay, alright. Sikit. Sekejap saya ubah sikit lah dia punya format itu. Sekejap ya. Solid line kita akan buat -6. Okay, yang ini. Okay, ini adalah straight line dia ni. Okay. Okay, ini cara untuk awak buat sketch tadi kalau dalam Excel lah. Alright. Okay. Yang ni salah ni nanti saya akan betulkan balik lah. Okay. Then nak kira dia punya correlation coefficient tadi, sama juga awak buat XY, X square, Y square tambah 3 kolom. Kemudian cari summation untuk setiap satu ni tadi. Kemudian masukkan segala maklumat tu dalam formula Pearson product correlation, product moment correlation coefficient. Yang ni. Okay. Kemudian awak kalkulate dia, awak akan dapat 0.9448. Kalau kita tengok pada graf tadi pun, tengok dia positif kan. Kita tengok kalau kita buang Okay. Delete. Okay. Kalau kita tengok pattern dia pun, ini scatter diagram. Okay. Kalau kita tengok pattern pun, pattern dia macam dia menaik. Okay, dia pattern dia macam linear ke atas, menaik ke atas. Okay, so bila awak tambahkan line tu tadi, okay, alright. Okay, tengok pattern dia pun positif, dia menaik. Okay, jadi kita tahu dia adalah positive correlation. Tapi nak measure dia punya strength dia tu, then kita kena calculate Pearson product moment correlation. Dan awak akan dapat 0.9448. Dan refer table 2. Okay, 0.9 tadi tu dia dekat bahagian strong positive relationship. Ni maksudnya dia ada strong positive relationship between number of hours students spend to study and their final mark. Kalau logiknya juga, lagi banyak kita study, kita punya final mark kita akan dapat tinggi. Okay, this means that those who spend more time will obtain better result. Okay, so itu saja untuk Pearson product moment correlation coefficient. Awak pun dah dengar suara anak saya nangis. So, saya berhenti sampai setakat ini saja. Untuk next video, saya akan explain mengenai Spearman rank correlation coefficient. Okay, thank you.